tentang kuasa pengurusan Masjid Bukit Indah. Tak lupakan tuan-tuan para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita rafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memanjangkan usia kita sehingga kita dapat mengangkat tahun yang baru 1445 ini. Dan harapan yang sama itu kita berharap segala kebaikan yang kita perolehi daripada tahun yang lalu, Allah terus mengekalkan ia untuk tahun yang mendatang ini. Dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala membantu kita, memurniakan hidayah kepada kita untuk kita meninggalkan segala-gala yang buruk yang telah kita lakukan dalam episod yang lalu, agar kita menjadi lebih baik berbanding daripada waktu yang lalu. Kerana kita sama-sama menyadari tuan-tuan, bila mana kita menatap tahun yang baru, sekali lagi Allah panjangkan usia kita, berarti usia kita semakin bertambah, dan bila mana semakin bertambah, kita semakin mendekat dengan alam akhirat dan menjauh daripada alam dunia yang sedang kita hidupkan. Alam melihat kita tahu, kalau kita berharap kebaikan dan menginginkan agar keburukan itu jauh daripada kita, tidak mesti tidak langkah yang utama untuk kita melakukan sekalian perkara tersebut tak bukan adalah menerusi kerana ilmu. Kerana dengan ilmu sahaja mudah-mudahan dapat mengenalkan kita tentang hakikat Tuhan yang menciptakan kita, tahu apa tanggungjawab kita, dan seterusnya dengan ilmu lah mudah-mudahan ini membimbing kita untuk menjadi manusia yang lebih baik berbanding sebelum daripada. Seperti mana kebiasaan kita tuan-tuan, kita akan meneruskan perbincangan kita daripada tafsir ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala daripada surah Al-Baqarah yang telah kita mulakan sejak waktu ini. Dari terakhir kita berhenti pada ayat yang ke-142. Malam ini insya-Allah kita menyambung saja daripada ayat yang ke-143 daripada surah Al-Baqarah. Firman Allah Azza wa Jalla, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Dan demikianlah sebagaimana kami telah membimbing kamu ke jalan yang lurus. Kami jadikan kamu wahai umat Muhammad satu umat yang pilihan lagi adil, supaya kamu layak menjadi orang yang memberi keterangan kepada umat manusia tentang yang benar dan yang salah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pula akan menjadi orang yang menerangkan kebenaran perbuatan kamu. Sebenarnya kiblat kamu ialah Ka'bah, dan jadilah kami jadikan kiblat yang engkau menghadapnya dahulu itu wahai Muhammad,
melainkan untuk menjadi ujian bagi melahirkan pengetahuan kami tentang siapakah yang benar-benar mengikut Rasul serta membenarkannya, dan siapa pula yang berpaling tanah, yakni berbalik kepada kekufuran. Dan sesungguhnya soal peralihan arah kiblat ini adalah amat berat untuk diterima kecuali orang-orang yang telah diberikan Allah petunjuk hidayah. Dan Allah tidak akan menghilangkan bukti iman kamu. Sesungguhnya Allah amat melimpah belas kasihan dan rahmatnya kepada orang-orang yang beriman. Kita masih lagi dalam penceritaan berkenaan tentang satu peristiwa yang telah berlaku dalam hayat Nabi SAW. Peristiwa yang kita boleh anggap sebagai satu peristiwa yang besar sebab ia telah merubah keadaan umat Islam daripada yang sebelumnya kepada satu keadaan yang baru, yang namanya perubahan kiblat. Sebahagian daripada cerita-cerita berkenaan tentang perubahan kiblat saya dah ceritakan dalam kelas yang lalu, dan banyak saya ulang-ulang cerita di sepanjang penceritaan kita daripada surah Al-Baqarah ini. Sebab ini salah satu daripada bentuk kejahatan orang-orang Yahudi secara khususnya terhadap diri Nabi SAW, iaitulah mempersoalkan tentang kewajaran syariat yang telah Allah datangkan buat baginda. Sehinggalah kalau Allah mendatangkan perubahan terhadap sesuatu daripada syariat Nabi SAW, seperti mana yang mereka kehendaki konon-kononnya daripada awal-awal argumentasi mereka terhadap diri Nabi, kesudahannya mereka tetap tidak menerima apa sahaja perintah dan juga suruhan daripada sisi Allah dan Rasulnya Nabi SAW. Daripada terjemahan yang kita lihat serba sedikit tadi, saya kira insya-Allah tuan-tuan dah dapat serba sedikit gambaran apa yang akan kita temui daripada perbincangan ayat ini. Maka yang pertamanya, menerusi ayat ini, kita lihat Allah nak bagi tahu kepada seluruh umat manusia, khususnya bagi umat Islam itu sendiri. Jangan anggap bila mana kita berhadapan dengan perubahan kiblat pada satu ketika dahulu zaman Nabi SAW, ianya merupakan keadaan yang mungkin akan menimbulkan polemik ataupun keadaan yang kita katakan menyusahkan kita dengan terpaksa menjawab satu persoalan daripada masyarakat yang lain. Dulu kenapa sembah Allah menghadap arah Masjid Aqsa? Sekarang kenapa kena mengubah kamu punya kiblat ke arah Masjidil Haram? Orang akan banyak persoalan-persoalan yang kira-kiranya bagi sisi umat Islam. Pada waktu itu mungkin berfikiran, susahlah kita nak kena menjawab banyaklah benda. Sebabkan perubahannya bukan perubahan di sini, di perubahan yang besar daripada arah sekian-sekian belakang sana hingga ke arah sini. Besar benda itu. Tapi di sini Allah bagi tahu kepada umat Nabi Muhammad SAW betapa perubahan kiblat ini ada beberapa manfaat yang sangat-sangat besar yang Allah nak berikan kepada umat Islam, yang mana mereka yang patuh terima arahan ini, mereka akan melihat secara langsung bagaimana kemuliaan itu diberikan oleh Allah untuk umat Nabi Muhammad SAW.